Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua para pendengar. Selamat datang ke rancangan Ruqyah dan Mantra bersama saya, hos anda Saran Hamzah, Co-host Kai Syazwan. Saya Rusdi Roslan. dan hari ini juga kita ada seorang seniman tanah air. Saya berperkenalkan bersama kami hari ini saudara Suzairi Sumari. Selamat datang. Selamat datang. Masya-Allah. Selamat datang. Nampak. Thank you. Terima kasih Zairi for menyahut panggilan saya. Alhamdulillah. Kita pun dah lama tak jumpa Asal nervous. Dua sikit. Just start sekejap lah. Takut salah berbual nanti. Okay, sedia maklum untuk para pendengar, rancangan Ruqyah dan Mantra ini kita fokuskan kepada para perawat peruqyah di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan juga kita akan juga cuba untuk menjemput like I said, ada seperti kontroversi sikit para dukun bomoh untuk bertemu ramah dengan mereka. Bukan niat kami untuk bermusuhan ataupun untuk membuka aib kepada siapa-siapa. Kita cuma nak bertemu ramah, nak berbual-bual, nak kenal-kenalan dengan cara-cara mereka merawat. Kita bukan agama nak menghukum orang. Kita semua just a layman, orang biasa sahaja. So kalau ada sesiapa yang berminat untuk menghadiri ataupun untuk menjadi jemputan rancangan Ruqyah dan Mantra ini, boleh email ataupun telefon di nombor dan email yang tertera di bawah ni. Betul tak Ruji? Betul. Bolehlah tengok, kita ada salinkan dia punya nombor kat situ, email. So you can direct us lah from there. Bagi yang tak tahu, rancangan Ruqyah dan Mantra ini juga ditajak oleh Property Singapura, saudara ejen Rusdi Roslan dan juga ejen Kai Syazwan. Barang siapa yang nak membeli rumah, menjual rumah, menyewa ataupun Melabur. melabur apa? Property lah bang. Property. Kamu boleh cari ejen Syazwan dan juga Rusdi Roslan lah. Nombor-nombor mereka nanti kita akan adakan dekat banner kat bawah ni. Jangan segan, just give them a call kalau you all ada any inquiry, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, now kita punya tetamu yang terhormat ni. Jangan hormat sangat. Jangan hormat sangat, tak boleh. So saya ni ada kategori bomoh ke dukun? Kata tadi tamu datang jemput. Dia kategori datuk. Oh, datuk. Tengok baju dia. Tapi ni kan baru balik daripada Baju seberang ke? Ya. Ini dah tua. Dalam kategori datuk. Datuk. Okay, kita on to the show lah. Teruskan to the show. Kehadiran saudara Suzairi ini, kita akan bertemu ramah bersama beliau. Kalau beliau ada pengalaman, kita tahu yang beliau ni adalah host rancangan popular di YouTube channel rancangan puaka yang sudah berlangsung selama 3 tahun kan? 3 tahun. Selama 3 tahun, lama tu, masya-Allah. Dah beranak dia. Dah beranak. Ya, beranak ada puaka. Puaka ekstra, ada beranak. Itu yang actually saya nak tahu tu. Yang bila you cakap macam tadi, Sarhan ada cakap yang you ada buka ni puaka punya channel. Tapi sekarang bila you cakap dah beranak, maksud you macam mana tu? Oh, kita ada puaka ekstra. Okay. Puaka ekstra tu kita tunjukkan macam mana, kita ajar orang, kasih information macam mana nak macam ruqyah rumah. Kalau anak-anak nangis, macam mana kita nak rawat anak tu. Macam tu. Macam mana nak mandi adas. Sekarang kita mungkin orang tak mandi adas. Betul. Jadi kau mandi adas ni? Kita mandi adas ke belum ni? Siapa tak tahu? Kau tak tahu. Kalau tahu Mayam perlu, tak tahulah. Tak tahu nak kena tengok puaka ekstra boleh. Macam mana kat sana? Tapi puaka ekstra tu kira dia macam dia punya anak. So dia punya parent tu yang puaka tu, originally puaka tu buat apa? Dia buat anak. Make sense. Kan? Betul lah. Lepas tu dia ada puaka special. Lepas tu sekarang ada puaka X. Keluarga. Kalau puaka ekstra tunjuk macam cara-cara information. mengajar orang. Yang lain macam puaka X. Sama juga, kita cerita hantu, cerita seram, tapi kita buat kat luar, outdoor. Puaka X is outdoor punya recording. Outdoor. Kira tempat tu is memang originally dah seram lah. Wallahualam tak tahu.
Kita pesan tempat, bukan pasal seram tau, kita pergi tempat yang gelap-gelap, jadi kita tak nampak apa, orang tak kacau. Seram tak tahu. Oh. Kalau kat dalam studio tutup lampu pun dah gelap ni. Tutup lampu memang gelap. Kat rumah pun tutup lampu gelap. Tapi sorry. Tapi kenapa you pilih macam tempat yang Kat luar. is it to get the punya Atmosfer lain. atmosphere? Sebab kalau kat dalam studio orang komplain, tamu komplain sejuk kan. Oh. Kita kat luar Sejuk. panas. Kat luar pun komplain panas. I still don't know. Manusia kan? Okay, apa lagi? Tapi tengah sejuk ke sekarang? Okay. Sekarang okay? Oh, nervous lah. Takut kena mantra. Okay, so cerita tu macam gitu je lah. Dan for puaka tu, kalau you nak tanya macam mana ia bermula tu semua kan, datang tengah COVID kan. So kita macam job TV pun semua dorang kan macam kurangkan semua bla 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 kan. So bila boring tu fikir lah nak buat apa, nak buat macam mana. Sekali apa kata actually bukan puaka pun, nak buat talk show. Oh, Ya, talk show biasa. nothing to do with seram. Nanti tu seram. Tapi kadang terfikir juga kalau kita buat talk show, orang nak dengar ke tidak? Sebab Singaporean dah stress. Kan? They need something gini-gini. Terus why not buat stand tu lah, evergreen. So lepas tu bila dah fikir macam tu, kena fikir pula macam mana nak bezakan daripada podcaster ataupun YouTuber lain yang buat stand tu. Sebab pernah kena kutuk juga, satu buat semua nak buat. Di situlah mana saya keluarkan ustaz. So kita cerita stand tu, kita belajar juga how to counter, how to bla 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 gitu. Sebab kalau cerita yang lain tak ada kan. Ya betul. Yang lain tu kira ending dengan feeling seram, feeling seram dah habis. Tapi alhamdulillah sekarang pelan-pelan semua orang panggil ustaz untuk orang punya show pula. Ya. Betul. Kan? Okay lah. I mean it's okay lah. For me personally, I feel dia quite it's actually a very good idea lah, because at that point of time semua orang macam you cakap tengah boring. So again you tap on this, which is cerita seram, orang akan dengar. Cuma at that point of time dia ada banyak-banyak juga yang buat. Correct. Tapi something different you buat is actually to call macam perawat-perawat, ustaz, to actually share on his views Correct. about this. So technically orang tahu ada seram, tapi orang tahu yang dia pun ada solution dia lah. Okay, interesting. Tapi at that point of time masa COVID, bila you nak buat benda ni, macam why the talk show yang you cakap tu macam tak jadi? Talk show tak jadi. Yang tak nak buat. Yang pasal initially you cakap you ingatkan nak buat talk show kan? Nak buat talk show. Sebab again tadi ada cakap apa tu, kalau macam kita buat talk show, kadang-kadang orang macam boring tau. Boleh terima tidak? Sebab saya nak buat heavy punya talk show. Buat pasal current affairs. not current affairs, tapi apa yang berlaku current Trend. yang trend yang macam for example macam orang buang anak lah apa tu. Bunuh diri lah, budak kecil semua bunuh diri lah, apa-apa budak sekolah tu semua. Sekarang tak tahu orang boleh terima ke tidak kan, tu heavy kan. Heavy. But alhamdulillah after dah penat dengan poker, saya keluarkan that talk show balik. I mean saya buat talk show tu Sendiri. podcast ya. Under Sus TVC. Ya, I get about that. InsyaAllah Februari keluar sama dengan you all gitu kan. Nama dia Number One Podcast. Nampak ada selit. Walaupun tak ada orang dengar, tapi number one, tetap number one. Nampak? Okay lah, dia podcast boleh cakap apa. Nama dia tu Number One Podcast ni. Macam wow. Kan? Apa kan? Dia punya confident level tu lain Tak macam. apalah. Tapi alhamdulillah. Kita lock dulu lah, tukar nama. Number 2. Nama tu. Mana? Tapi so far you dah start lah recording tu. Dah. Tapi so far personally, bila you cakap pasal benda-benda ni, pasal you sendiri cakap you tahu it's heavy. Dan bila you dah keluarkan sekarang recording tu, Right. even though belum air out, Right. you rasa is it InsyaAllah sebab I make it secara light hearted. okay? Ketawa-ketawa gini-gini. Okay. Selitkan juga. Nak tanya sikit. Kenapa bila you buat shooting, Ya. recording, Ya. tak apa. Jangan buat perangai. Mana-mana saya pergi saya buat perangai ya. Okay. Sorry. Relax. Come on lah. Kita happy lah. Okay. Okay, bila you buat rakaman puaka yang di luar studio lah, Okay. di luar studio, ada tak bila pengalaman you I understand yang you pergi ke tempat di luar negeri juga untuk recording kan? Ada tak pengalaman bila tengah record tu something happen, ataupun bila off air something mysterious, misteri yang berlaku, kena kacau ke dengan makhluk-makhluk yang tertentu? I mean you buat cerita
Kan? Sedia maklum cerita seram puaka. Ya. Ada ke manager? Cik manager saya tiba-tiba Manager sekarang ya. Of course. Maybe from your experience tu, the one yang Yeah. you tak boleh forget lah. I mean you been to Pulau Ubin. Yeah. You been to naik boat ke seberang. Yeah. Ya. I dah share kat mana-mana my own ini juga kat Puaka, whereby kan macam sebelum kita keluar kat dalam studio pun dah ada. Slowly baru dia keluarkan, dia nak bergurau dengan kita juga. Ni studio So, sekarang ni. Ha? Studio yang sekarang ni. No, yang lama punya kat Kalang. Yang kat barunya kita dah pagar dah taruh lada kering semua. Tahan ke yang bagar kan? Lada kering, bawang goreng tu kita. Ini tak aku tak ajar. Tu pagar ke kasih makan tu. Dracula tak bawang putih, kita gantung bawang putih semua. Okay. Ini khurafat semua. Okay. Apa tu? Ada. Macam kadang nak konten kan. So macam for example kalau you boleh nampak ke apa, of course I nak tahu kan apa yang nampak kat sini kan. So bagi tahulah kat situ ada situ. Okay, sekarang benda jatuh, you punya filter ni semua, diffuser ni kain dia jatuh daripada meja, for example. And then slowly my team berbisik kat kami cakap apa tau, Sejari jangan tanya guest lagi apa-apa yang ada kat dalam studio gitu. Sebab tu tempat dorang nak kerja. Saya ni penumpang kan, dah habis kerja dah keluar. So yang akibatnya dorang kan. So after that okay, sorry. So tak tanya lagi lah. Ini bila tengah rekod benda jatuh sendiri. Helmet jatuh sendiri daripada meja, gitu. Bila dah even you tempat yang flat surface and everything. Ya, tapi je. Tapi you tak boleh nampak. Cannot, alhamdulillah. Kau Tapi you tanya orang. Means orang Tanya. tu boleh nampak. third eye, third eye, mata batin terbuka. Dia play kasyaf. Ya, kasyaf. Mata. Tahu kan kasyaf apa kan? Kasyaf. Kasyaf ke tu? Mungkin boleh explain lah. Mungkin Tapi kasyaf lah. for the benefits of the Ya, audience listeners juga. Kasyaf. Biasanya kasyaf dengan mata batin, is it sama? Nampak dia tanya. Kasyaf ni dia bukan setakat mata batin saja. Dia ada kasyaf hati, kasyaf rasa, kasyaf pendengaran dan dia kata saya lupa. Tapi bila mata batin ni terbuka, yes, you boleh nampak apa yang orang biasa tak nampak. Tapi normally yang boleh nampak ni diorang tak heboh. Macam dos wali-wali Allah, orang-orang yang alim. Kalau kita ni yang nampak-nampak ni, kita pendosa banyak. Kita dah lah pendosa, dah penipu pula tu. Kan. Jadi kita nak cakap, di kat sebelah kau ni ada orang di. I mean, who can actually, who in the right mind will actually accept that immediately lah. even tu kalau you nampak, you tak boleh takut-takutkan orang itu sendiri. That is something is not right. So kalau macam orang-orang alim ni yang dorang nampak, kebiasaannya mereka ni dorang akan diam. Dorang tak akan cakap apa-apa pun. Okay, maaf mencela Silakan. Okay. InsyaAllah. Kalau orang ada mata batin, selalunya ustaz akan nasihatkan bagi ruqyah ke apa untuk tutup tu kan. Lalu kalau kasyaf yang boleh nampak tu macam mana? Dia ada dua macam yang kita pernah dalam puaka juga, Ustaz Munir pernah terangkan. Ustaz what? Ustaz Munir. Okay, Dia pernah terangkan hal ini. Yang boleh nampak-nampak ni dia ada dua. Okay. Tapi saya kurang jelas apa yang waktu tu lah, apa yang Ustaz Munir ceritakan lah. Saya tak berapa ingat. Tapi tadi you punya soalan is mata batin dengan kasyaf. Satu tu bila kita berdoa pada Allah SWT, kita berdoa, kita minta pada Allah untuk bukakan, untuk memperlihatkan makhluk-makhluk ni. Especially kalau ada sesetengah perawat yang nak melihat, untuk membantu dia lebih dalam segi perawatan. Itu kasyaf. Okay. Kasyaf dengan mata batin sama. 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 Cuma dia punya Bahasa word je. Arab Is it? Bahasa Arab saya tak tahu kasyaf. Saya tak tahu. Dia buat main Dia tak tahu. Tapi samalah. Tapi kalau macam orang-orang yang dekat luar yang macam dah nampak-nampak ni semua selalu sangat nampak, I will advise jangan minta-minta. Pasal nanti kalau dah mengganggu, rasa sebagai satu gangguan tu. Bila nampak-nampak kan macam it's very uncomfortable. Ya. Sekejap-kejap nampak. Dia jalan tiba-tiba ni macam hiritkan badan you. Jadi orang fikir tak betul pula nanti.
So I tarik balik. Kalau kita dah cakap pasal yang nampak-nampak ni, you dah buat banyak recording kat luar. Tak nampak. Kali pun tak pernah nampak. Alhamdulillah tak. Rasa Dengar? Tak tu rasa pun. Dengar? Dengar pernah. dengar pernah. Pernah dengar. Dengar apa tu? Oh rasa tak tahu. Kadang tak tahu rasa lah. Kadang Tak macam maksudnya macam let's say for example you buat recording dengan tiba-tiba tak ada apa-apa ke, atau you heard something ke apa kan, nanti bulu roma you naik. Kira macam rasa macam tu. Pernah? tak pernah. Cuma one of the episode apa boleh agak mata. So one of the episode yang kebetulan tu kita buat New Year Eve punya episode. And then kita ada 4 orang. Ustaz Fadli tu ya Allah. Siapa tu nama dia? Najib Saiman and satu Ustaz punya patient. Okay, so kita belakan muka dia. Ustaz cakap benda ni pula. Orang ni masih belum baik betul. Belum baik betul lah, belum pulih betul lah. Dia punya rawatan apa tu. Sebab undang dia sebab nak dia share dia punya experience. So bila tengah duduk, tiba-tiba saya selain. Tahu. Kita tangkap macam Kasim macam duduk, apa aku selain ni je gitu. Indoor. Dengan tiba-tiba macam you tengah recording gini. Macam tiba gitu kan. Okay. Kan apa? Kan tiba gitu kan. I was sakit gitu. Memang dulu kalau pernah kena buat orang, jadi kalau macam something around, nanti dia tangkap bahagian jantung tau. Macam dada lah. Dada macam sakit, macam tak sedap, tak selesa. So macam gitu tau. Habis tangan dah berpeluh. Dah kenapa ni? So saya keluar. Kan banyak mati cam kan macam ni kan. So nanti diorang edit macam mana. Saya keluar, ambil air, start lah baca sendiri. Semua ni kan. Dah minum, dah lama-lama gitu. Lawan tak tu lah, lawan ke tidak saya tak tahu kan. Rasa gini saya lawan balik. Saya lawan sampai dia tenang. So okay. After that okay. Lepas tu orang yang menonton pula cakap diorang nampak kelibat macam nenek kebayan lah, jalan kat belakang lah. Boleh. Tapi tak tahulah kan hitam. Tapi bila you saw that comment, itu comments Itu komen. Comments. You tengok balik video dia. Tengok tak? Memang tak tengok. I tak peduli kan. Okay. Makan kita tak boleh. Kadang orang bagi tahu tak, dengar gini-gini ada suara sekian. Nanti saya dengar balik. Tu saya dengar. Sebab kita kadang buat gini kita tak dengar tau. Kita dengar balik. Dia cakap, oh bukan, itu suara saya ataupun suara kru. Bukan suara kru, suara saya. Sebab bila taruh you bercerita, mungkin I mengeluh ke. Kan termasuk kan. So cakap, itu suara saya cakap gitu. Kadang dulu kita pakai cam? Slider. Cam slider. Kan, lepas tu bila cam slider tu, dia mungkin yalah dah lama tak pakai dia bunyi. Mula buat apa tu aja sendiri. So bila orang penonton dengar, dia cakap apa tu, bunyi apa tu? Dengar tak gini-gini. Nanti saya kena explain. Itu cam slider. Banyak orang still asking for it lah. Macam apa tu. So yang tengok ni cam slider. Very positive Mai Of course lah. Very positif, bagus. Alhamdulillah. You keep yourself, macam you keep telling yourself this, yang benda ni ada scientific explanation ke, atau it's just to tahu memang cam slider punya bunyi. Tu memang bunyi. Tu memang bunyi. Tu memang dia bunyi. Lepas tu think positif je. Lepas tu kalau macam yang Kak Ubin kau dia cakap, Kak Ubin dia cakap apa tu pasal ada experience tak ada kan. Tu first time saya pergi dengan DP tu, kita 2 orang masuk Ubin. Tapi orang ketiga pun cakap apa tau, korang DP pernah pergi seorang. Lepas tu this time round saya pergi dengan dia. Dia cakap apa tau, tak pada orang pergi seorang ataupun 2 orang. Walaupun kalau ada macam panggil paranormal, diorang kau pergi ramai-ramai. Tapi kita pergi 2 orang je. Dahsyat Dia berani lain level. Nak tahu nak sambung boleh, tapi tu pun you tak rasa apa-apa. Rasa takut. Itu ada rasa dia lah. Nak tahu? Nak tahu lah, of course. Kita kembali selepas. Kita kembali.